Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya di youtube.com /Azril Nazli alias. Jadi topik yang saya nak bincang hari ini ialah Liga Perlombaan yang menggunakan platform iRacing yang akan dilancarkan lagi 2 minggu lah. Jadi litar yang saya dah post dia punya tentative banners, poster dia dekat Facebook, dekat dalam Sim Racing Enthusiast Malaysia dan juga dalam Sim Art Garage Marketplace. Jadi perlombaan ini akan menggunakan platform iRacing dan kenderaan yang dipilih ialah Mazda MX-5 yang didatangkan percuma jika anda subscribe iRacing. Lita 3 percuma dan 3 berbayar. Yang berbayar tak silap saya Le Mans, Dasate, apa lagi saya lupa. Okey, saya dah bercek, saya nak cek handphone sekarang tengah driving. Okey. Perlombaan akan berlangsung, Perlombaan akan berlangsung 40 minit 40 minit secara official. Minyak fuel punya, saya rasa kalau pandai jimat mungkin boleh tak perlu refuel, tapi kalau tak pandai jimat kena refuel lah. Tapi minyak tidaklah 100%, tak silap saya 40% maksimum limit dia. Dan perlombaan ini targetnya untuk memeriahkan lagi suasana sim racing, sebab pengajurnya nak memenuhkan kesemua 55 slot yang akan diberikan nanti. Jadi dengan harapan semua orang, tak kisahlah orang tu dah veteran ke, baru nak join ke, tidak pernah join ke, untuk turut serta dalam perlombaan anjuran XOX MX-5 ni nanti. Jadi saya bercerita dahulu pasal goal dan tujuan perlombaan ini diadakan. Jadi mengambil contoh perlombaan di dunia sebenar, anjuran MSF tu yang di Litar Sepang tu kan. Jadi saya difahamkan kos menyediakan kereta, kos pasukan tidak langsung setimpal dengan hadiah yang diterima. Hadiah tu ibarat tiada lah, maksudnya dia orang berlumba disebabkan minat minat, dan demi untuk memastikan industri motorsport ni bernafas lah. Jadi konsep perlombaan yang menggunakan platform iRacing ni pun sama juga. Hadiahnya tidaklah berapa lumayan, tapi lebih kepada untuk mengumpulkan orang yang sama minat. Sama minat ni maksudnya dia tak anggap gaming tu sebagai sumber pendapatan. Dia anggap masuk liga ni dapat jumpa rakan-rakan ataupun pelumba-pelumba yang sama minat. Maksudnya minat untuk membina simulator, minat untuk berlumba secara online, dan minat untuk mematuhi undang-undang lumba online ni. Dia bukannya satu tempat untuk menunjukkan ego dan kemarahan lah. Maksud saya ni lebih minat. Contohnya, saya ada simulator. Okay, saya nak demonstrate skill memandu saya, tapi dengan rakan-rakan yang lain juga yang sama minat dia. Macam geng-geng flight simulator lah kan. Dia ada satu community nama dia VATSIM kan, di mana dia orang yang sama minat ni layan. Jadi sim racing ni maksudnya simulation of real racing lah. Dia akan mengikut undang-undang di dunia sebenar yang ditetapkan oleh FIA. Jadi perlombaan kereta ni adalah non-contact sport. Jadi dia terbuka. Kenapa menggunakan platform iRacing? Jadi benda ni
agak panjang juga untuk diulas, tapi saya cuba ringkaskan. Platform iRacing ni menawarkan jadi daripada segi tahap seriousness, iRacing menggunakan teknik pergi jumpa owner kereta lumba, contohnya Mazda Motorsport. Jadi pergi jumpa owner tu, dia minta permission untuk scan kereta tersebut dan interview tentang performance engine, dia minta data. Jadi dia bergantung kepada kerjasama pemilik pasukan tersebut untuk mengeluarkan data. Jadi setakat bagi ambil gambar saja tak cukup. Jadi dia orang kena berikan data dekat gear 1, ratio berapa, peak power berapa, berat macam mana, distribution dia. Dan iRacing menggunakan teknologi laser scan untuk scan kereta tersebut ke dalam bentuk digital. Dia scan sekali lah, dia ambil gambar pun ya, high quality, dan scan itu paling penting. Dia scan dalam bentuk 3D modeling lah sebelum kereta tersebut recreate ke dalam dunia digital menggunakan hasil scanning. Jadi bukannya drawing, dia bukannya main agak-agak, dia adalah one to one physical scan. Jadi tidak juga terhad kepada kereta. Mereka juga scan lita-lita yang ditawarkan dalam servis perlumbaan mereka lah. Semua lita tu adalah laser scan. Maksudnya dia menggunakan teknik lidar dia untuk scan lita tersebut sampai tahap lekuk-lekuk kat dalam lita tu pun. Mereka boleh scan lebar, dia punya undulation, lepas tu dan juga sistem weathering, sistem tayar. Jadi sangat kompleks iRacing ni, tapi sangat simple untuk digunakan. Jadi kami di kelab sim racing yang dipanggil SRE ni memang kami menekankan perlumbaan kelas rendah sahaja dahulu, iaitu menggunakan Mazda MX-5. Dan sebab konsepnya untuk develop driver skills dahulu kereta semua sama jenis, spec series. Dia ibarat macam meniru jugalah macam kelas-kelas yang dilumbakan kat dalam MSF kan. Kereta lebih kurang sama, power output lebih kurang sama. Yang membezakan dalam circuit racing ni adalah kemahiran mengawal kereta dalam lintah dan juga toleransi lah. Dia punya bukan macam main game arcade ni. Maksudnya contohnya Gran Turismo lah, anda langgar orang depan berpusing-pusing, kereta dia tak jahanam, tapi dia boleh rejoin balik jadi ghost. Jadi dalam iRacing ni tak ada konsep macam tu. Kalau anda melanggar kereta orang depan terpusing langgar tembok, dia DNF, dan anda pula akan dihukum dengan denda. Dan denda tu berbagai-bagai jenis lah, sama ada tidak dibenarkan berlumba untuk next race ke, ataupun dikenakan penalti masa ke. Dan confirm lah kedua-dua kereta tu rosak. Jadi dia mengambil kira iRacing ni adalah simulation. Dia bukannya sesuatu untuk escape, untuk for fun. Dia adalah simulation. Jadi kalau anda langgar orang, dua-dua kena. Kereta anda jahanam, orang depan pun hilang position dia, lepas tu steward akan denda anda, dan orang depan pun tak dapat meneruskan perlombaan. Jadi sangat real. Jadi menggunakan platform iRacing ni untuk memastikan realism tersebut di tahap tertinggi. Dia menggunakan konsep hosted. Maknanya server untuk host racing ni memang datang daripada iRacing sendiri. Maknanya bukan kita ataupun organizer yang host. Kita hanya menyewa sahaja server tersebut. Contohnya malam ni organizer nak buat satu latihan perlombaan di Lita Okayama dengan 55 pasukan ataupun kereta. Jadi hanya setkan parameter dekat server dan kami create host. Pukul 9 malam 55 orang boleh join latihan tersebut, dan simulate seperti pasukan lumba sebenar yang datang ke event perlombaan. Jadi untuk memastikan keadilan, kesemua kereta adalah sama spec series, dipanggil spec lah one make series lah. Yang membezakan adalah seat time,
kemahiran mengawal kereta, adaptation daripada real racing ke dalam dunia digital. Dan kalau anda daripada dunia gaming ataupun anda memang minat motorsport, anda pun boleh join sekali. Sebab kita orang ada sistem qualifying, dan pelumba-pelumba veteran ni memang dah faham lah. Kalau amatur, kalau amatur, dia nampak amatur berlumba, dia akan bagi ruang lah, dia takkan langgar lah amatur tu sebab dia perlahan. Jadi semua orang kena bekerjasama, semua orang kena, kalau katakan ada latihan warm up race, kenalah join. Taklah boleh macam terlalu sibuk tapi terus nak join race. Jadi yang itu agak tidak digalakkan lah, sebab semua orang berlatih. Katakan semua orang berlatih dan semua orang spend masa untuk latihan, jadi anda pun patut sama lah. Sama ada anda berlatih secara solo ke, berlatih secara online ke, anda boleh ada pasukan anda sendiri, anda boleh ada tukang buat livery, anda boleh ada spotter. Jadi anda boleh berlumba secara anda seorang ataupun anda bertiga ke berempat, berlumba sebagai satu pasukan pun boleh juga. Silap saya ada 6 pusingan nanti, akan berlangsung sepanjang 6 minggu, dan setiap minggu ada warm up race, practice race, semua ada sebelum menjelangnya perlombaan sebenar. Dan communication, kami ada Discord, dan kalau anda tak selesa masuk public room, kami boleh createkan room khas untuk pasukan anda kan. Dan perlombaan ini of course lah ada marshal, ada, dan yang paling penting ianya dibroadcastkan. Jadi anda boleh lihat aksi pasukan anda atau kereta anda selepas perlombaan tu. Anda boleh lihat macam mana lagu ni berlumba. Jadi kalau untuk exposure sim racing ni masih agak baru lagi di Malaysia. Peringkat umur dalam grup saya SRA ni rata-rata agak lewat lah umurnya lah, 25 tahun ke atas lah. Tiada lah yang jarang lah yang ada yang bawah 20 lah. Biasanya kalau kita mengaitkan perlombaan kereta, biasanya dalam game kereta ni biasanya budak-budak kan main kan, budak-budak remaja. Tapi yang ni disebabkan di simulation, dia entry cost dia agak tinggi, dan dianya cuma mampu dicapai oleh orang yang betul-betul minat, memang sanggup minat. Jadi dia sanggup mengeluarkan wang untuk develop set simulasi mereka. Dan orang yang memang daripada dunia motorsport sebenar, yang telah mencuba berbagai-bagai platform, akhirnya memilih iRacing lah. Jadi saya rasa yang daripada dunia motorsport ni lebih kepada orang yang terlibat dengan circuit racing sahaja. Circuit racing sebab dalam dunia iRacing ni semua kereta tu sama je power. Cuma yang membezakannya ialah seat time seperti saya ulang sebut tadi, seat time yang membezakan ialah seat time. Apa lagi? Dan juga pengetahuan untuk mengawal kereta dan mengubah suspension mengikut cara driving. Jadi kat situlah yang akan memberikan cabaran betapa realistiknya iRacing ni. Jadi satu lagi equipment saya. Pada saya equipment tu adalah secondary factor, je lebih kepada immersion sahaja. Pada saya yang penting ialah seat time. Anda boleh respect pelumba lain, anda boleh race side by side dengan jarak yang sangat dekat, anda boleh maintain driver rating anda. Jadi dalam dunia yang betul pun sama juga. Katakan kereta, semua orang diberi kereta yang sama. Yang anda ubah ialah suspension dan adaptation anda kepada kereta tersebut. Macam saya adapt dengan kereta ni, itu je. So dia sangat berbeza dengan arcade gaming. Daripada arcade gaming ni banyak benda-benda yang sepatutnya employ tapi dia tak employ. Contohnya macam GT Sport lah kan. Kalau saya masuk tengah ni, orang belakang boleh langgar saya dan saya jadi ghost. Jadi dia tak ada konsep of orang cakap untuk sayang kereta. Dia tak ada konsep macam janganlah terbabas macam tu, sebab nanti kereta rosak. Sebab dia tak ada on damage. Jadi dalam iRacing ni pun ada juga bab-bab arcade dia yang saya tak suka. Contohnya
mana ada road racing pakai spotter. Ada benda yang saya tak suka lah, sebab saya datang daripada dunia R Factor lumba dalam R Factor mana ada spotter. Tahu-tahu ada kereta sebelah je kan. Saya gunakan cermin sana, dan mendengar bunyi sekeliling, dan menjaga saya punya race line supaya tak menggunakan kesemuanya untuk mengelakkan kemalangan. Jadi berlumba dalam dunia betul ni, memang semua orang nak berlumba dalam dunia betul, tapi kekangan kewangan. Jadi alternatifnya, kita orang develop satu liga menggunakan platform iRacing lah, supaya dia hampir sama, walaupun tak sama, dia hampir sama, untuk memberikan peluang dekat semua orang untuk merasa seronoknya berlumba secara online, dan ada marshal, dan ada undang-undang, dan semua orang kena berlatih, dan semua orang kena baca rules perlumbaan. Jadi kalau anda berlumba untuk menang ataupun untuk hadiah, saya rasa anda kena ubah konsep anda tu, lebih kepada aku berlumba nak immerse macam mana berlumba lalita, berlumba dengan pelumba-pelumba sebenar ni macam mana. Dan kalau anda menggunakan set triple screen, anda set up betul-betul macam anda berlumba dalam kereta betul. Jadi jangan anggap benda tu gaming. Kena anggap benda tu, aku target tak menang, tapi aku target aku dapat berlumba dan bersaing dengan cara yang paling bersih dan adil dan sama, dan respect each other. Itu je sebenarnya. Kita nak berlumba for fun, hard tapi fun. Maknanya kita berlumba dengan bersungguh-sungguh. Mana ada orang lumba tak nak menang kan? Mesti 55 orang lumba tu nak menang, tapi within boundaries, dan dalam dan kena respect lah pelumba-pelumba lain. Kita kena elakkan pergi aku langgar orang depan lah supaya aku dapat position dia. Tak boleh lah macam tu. Kami tak menekankan perlumbaan macam tu lah. Yang tu dia nama arcade, menggunakan taktik kotor, menyondol orang depan sebab nak gain position. Sebab dia dah awal-awal kata ini adalah non-contact sport. Dan jika anda laju tak semestinya anda mempunyai racecraft yang tinggi kan. Anda dah terperangkap ke belakang, macam mana aku nak potong orang depan ni, padahal aku lagi laju, orang depan lagi lambat 2 saat, tapi dia lambat kat selikur, dan anda tak pandai nak potong dia kat selikur, tapi kat straight dia laju pula. Jadi kat situ kelemahan anda. Walaupun aku laju, tapi aku tak ada racecraft untuk memotong orang depan ni dengan selamat. Jadi benda-benda macam ni adalah benda yang kita belajar bersama-sama, yang benda yang anda boleh ilmu ni anda boleh timba dengan join race anjuran kami ni lah. Jadi sebelum hari perlombaan tu, make sure at least clock sampai 50 lap ke latihan, dan at least menyertai warm up race untuk extra point, bukan untuk point sahaja, dan untuk menyediakan diri anda, preparation untuk diri anda untuk kompetitif dalam perlombaan sebenar nanti, yang setiap minggu tu. Jadi itulah harapan saya. Jadi perlombaan ni lebih kepada gathering of orang yang sama minat, dalam dunia sim racing. Jadi macam katakan ada 100 orang minat, jadi lama-lama dia akan jadi keluarga, akan jadi family, dan lama-lama akan menunggu bila ada race lagi. Semua tak sabar ni kan. At least ada orang yang tak suka official iRacing punya league, dia suka berlumba macam hosted macam ni lah, saya panggil hosted lah kan. Local hosted panggil. Ada point, ada marshal yang bekerja untuk bagi denda penalti secara real time. Contohnya saya terlanggar orang depan, silap saya, secara real time tu marshal akan bagi denda. Okey, kau buat salah, masuk pit untuk buat drive thru. Tiba-tiba dia kena drive thru. Macam tu sekali dia punya tahap realism dia.
So nasib baik saya nampak. Okey, jadi itulah dia. Nantikan jadi untuk subscribe benda ni, kalau anda ada set simulator, alhamdulillah. Kalau anda tiada set simulator, anda boleh pergi mencari set simulator yang mampu milik pun boleh. Carilah Android King kalau mampu milik. Tapi kalau nak cari yang high end, boleh cari SIM R Garage. Jadi mengikut ketebalan poket anda. PC untuk game, ialah iRacing ni menggunakan spek PC gaming. Saya bagi spek paling rendah lah. i5 dengan GTX 750 dah boleh sangat. Dan carilah monitor 24 inci. Untuk set steering, serendah Logitech GF GT ataupun Logitech G27. Yang paling penting, bila anda dah ada semua equipment tu, yang paling penting ialah seat time.